Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 Itqan ingin membentangkan tabayun yang bertajuk pembiakan. Pembiakan manusia terbahagi kepada 3, iaitu persenyawaan dan kehamilan, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi, kemandulan dan pencegahan kehamilan. Persenyawaan dan kehamilan. Sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Jika ovum hadir di tiub falopio, persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiub falopio dan membentuk zigot. Selepas persenyawaan, zigot membahagi menjadi satu berbola sel yang disebut sebagai embrio. Embrio akan menempel di dinding uterus. Perkembangan embrio. Minggu pertama hingga minggu keempat, tangan dan kaki mula terbentuk. Embrio mempunyai ekor yang kecil. Pada minggu ke-7 hingga ke-9, hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Seterusnya, minggu ke-16 hingga ke-19, embrio akan kelihatan seperti bayi. Embrio dipanggil fetus. Minggu ke-20 hingga 37, fetus akan semakin kelihatan seperti bayi. Akhir sekali, minggu ke-38 hingga 40, fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar ke cervix. Fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj. Fungsi plasenta dan tali pusat. Pertukaran bahan antara ibu dan fetus seperti karbon dioksida, bahan buangan dan oksigen. Kemudian, tali pusat merupakan tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta, iaitu tisu ibu dan tisu embrio. Ibu yang mengandung perlu mengambil makanan yang bernutrisi dan seimbang untuk menjamin kesihatan diri dan fetus yang sihat. Gizi ibu harus mengandungi makanan seperti ikan, telur, susu, daging, buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahan berbahaya kepada wanita hamil dan kesannya. Rokok. Bayi berkemungkinan bersaiz kecil, risiko kematian bayi tinggi, berkemungkinan terancam akal dan cacat fizikal, berkemungkinan pramatang, keguguran fetus mungkin berlaku. Seterusnya, minuman beralkohol. Bayi berkemungkinan menghidap sindrom alkohol fetus. Fetus berkemungkinan terencat. Fungsi otak, sistem saraf dan jantung berkemungkinan musnah. Dadah, fetus berkemungkinan cacat. Kepentingan susu ibu. Susu ibu mengandungi segala keperluan bayi, mempunyai antibodi yang dapat melindungi daripada setengah penyakit. Hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Penghadapan bayi lebih baik. Punca kemandulan lelaki dan wanita. Punca kemandulan lelaki ialah hormon tidak seimbang, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit, masalah kesihatan, testis tidak menghasilkan sperma, kualiti sperma rendah, bilangan sperma tidak mencukupi dan mati pucuk. Punca kemandulan wanita pula ialah hormon tidak seimbang, organ seks cacat atau dijangkiti penyakit, masalah kesihatan, ovari tidak dapat menghasilkan ovum, uterus yang tidak normal, ketumbuhan dalam uterus dan tiub falopia tersumbat. Kaedah mengatasi kemandulan. Pertama, rawatan hormon sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidaksamaan hormon. Kedua, pembedahan untuk wanita yang mengalami masalah tiub falopio tersumbat dan lelaki yang mengalami masalah saluran ductus sperma tersumbat. Ketiga, kaedah persenyawaan in vitro untuk wanita yang mengalami masalah tiub falopio tersumbat, mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma dari luar badan. Embrio yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita. Kaedah pencegahan kehamilan. Ligasi. Kedua-dua tiub falopio dipotong dan diikat melalui pembedahan supaya ovum tidak disenyawakan oleh sperma. Implant. Merembeskan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Penggunaan kondom. Kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan dilakukan. Alat kontraseptif dalam uterus dimasukkan ke dalam uterus wanita bagi mengelakkan penempalan ovum yang telah disenyawakan. Vasektomi
memotong dan mengikat kedua-dua duktus sperma melalui pembedahan, pil pencegah hamil, menghalang proses kepentingan pemeriksaan kesihatan. Pertama, untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada pembiakan. Kedua, kanser yang melibatkan sistem pembiakan boleh dirawat jika dapat dikesan lebih awal. Ketiga, dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Dan akhir sekali, dapat nasihat dan penerangan daripada doktor semasa melakukan pemeriksaan kesihatan. Akhir sekali, kami ingin menyampaikan kempen tentang ikhtilat. Ikhtilat bermaksud percampuran di antara dua jantina di suatu tempat. Kalau kita tidak menjaga ikhtilat, ia boleh menyebabkan berlakunya kes zina dan akhirnya banyak anak luar nikah dilahirkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sahaja tabayun daripada kami. Sekian.